Zaman sekarang stesen-stesen radio ni kena bagi duit bawah meja bang. Oh, itu abang cakap katil tadi tu. Mana tu? Okey. Kat radio dengan TV ni tak nak main lagu abang langsung. Memang langsung tak ada. Abang rasa tak main kot. Tapi mungkin abang buka hati baru kot, tak ada sensasi tak nak main. Kalau dulu kita ada fizikal lumayan. Sekarang saya rasa yang kerja kat belakang-belakang tu semua katil kot. Sebab keuntungan dia sikit sangat. You berapa juta you nak pergi jual lagu you? Mana boleh jual macam tu juta satu lagu? Kan? Kalau dulu orang beli banyak. Kalau kat dalam yang mana-mana sosial media yang kita boleh download tu semua, diorang tak bayar banyak. Yang penting kita tu AI tu bagi abang punya perspektif dia kena ada Allah inside. Macam abang ni, budi rasa abang kena bersaing-saing ke? Abang yang mana belum buka nyanyi pun orang dah kenal lah. Kita tak digoda-goda oleh orang. Kita tak terlibat dalam pergi naik kelab, macam-macam lagi lah pengaruh macam-macam. Banyak sangat pengaruh yang negatif. Abang fikir balik sebab tu kot suara abang sedap. Wah, abang buat lawa abang. Budi tanya kalau abang ada superhuman power ataupun power yang abang boleh ubahkan industri muzik ni, tahu apa abang buat? Abang akan buat semua seorang tak sedap. Suara abang sedap. Dia merupakan vokalis daripada kumpulan Teacher's Pet. Abang Maman. Abang sihat bang? Alhamdulillah sihat. Okay. Sihat Dia sekali-sekala nak jumpa abang juga ni. Itulah dia. Last year mungkin dunia seni hiburan dikejutkan dengan comebacknya abang dekat senario seni hiburan yang dikatakan semakin merudum lah. Dan di tengah-tengah merudum pun abang masih orang kata gagah nak berdiri teguh sebagai seorang vokalis dan juga ada buah tangan daripada abang sebenarnya. Dan ramai yang pada ketika itu mengimbas balik, oh rupanya inilah Abang Maman yang menyanyi lagu Warisan Wanita. Menghilangnya abang dekat dalam sejarah muzik Malaysia ni kan begitu lama juga. Ramai yang tertanya-tanya ke mananya hilang Maman Teacher's Pet selama ni. Ke mana abang menghilang selama ni? Itulah soalan tu banyak kali diajukan. Tapi kali ni abang jawab cerita dia macam ni tau Budi. Masa tengah hot dulu, masa tengah kemuncak sangat. Kat mana-mana pergi orang kenal lagu Warisan, orang kenal lah. Orang kenal lagu tu. Tengah-tengah kemuncak tu sebenarnya abang buat satu decision untuk balik lari daripada semua. Tu yang ramai tertanya kenapa abang lari. Di tengah-tengah populariti, di tengah abang tengah berada dekat kemuncak. Betul, dengan kat atas tu. Orang kata tu betul-betul kita nak di ultimate lah. Kejayaan demi kejayaan, satu lagu demi lagu kan membawa kita satu tahap kita rasa kita dah top. Tapi masa tu lah abang tarik handbrake, abang balik. Abang decide untuk balik sebab abang takut. Takut apa bang? Abang sebenarnya takut abang tak boleh handle lah. Dengan cobaan-cobaan datang, godaan-godaan. Imagine 1990 plus bohong lah kalau kita tak digoda-goda oleh orang, kita tak terlibat dalam pergi naik kelab, macam-macam lagi lah pengaruh macam-macam. Banyak sangat pengaruh yang negatif lah. So dengan di atas tu kata orang, abang dah rasa, tapi rasa dalam keadaan takut. I'm there dah menang tu menang ni, rasa wow. Tapi kat situ juga alhamdulillah abang realise this is not real. This is not what I want. This is not what I signed for. Kita rasa kosong lah. Abang takut, abang tak boleh handle tu semua. Dah lah tu abang duduk dua negara Abang duduk di Singapore. Dan abang bekerja kat KL. Imagine abang kena bawa balik gaji yang tak seberapa. Lepas tu tukar dengan currency yang really. Lepas tu dalam sebulan kita hanya 30 hari untuk berada di Malaysia, Budi. So the challenges tu heavy metal lah. Untuk lalui benda tu abang rasa itu sebab abang takut abang tak boleh handle situasi tu kan, dia menjadi teruk. Bayangkan kita nak concentrate dengan lagu-lagu pula tu mencabar kot, lagu-lagu layar-lara. Ketika tu lagu filem layar-lara abang balik. Abang rasa dah this is not me lah, abang tengok cermin ni. Segala-galanya dia susah. Dia dengan masa yang terhad nak ulang alik
dengan keluarga tarik untuk bekerja di Singapura, dengan kita nak capai apa-apa yang kita dah hasilkan daripada kita kecil. So agak berat lah. So I decide to go back. Balik ke Singapura. Balik ke Singapura. Masa tu tahun berapa? 90, nak dekat millennium 99 mungkin. Mana ada Facebook, Instagram ni semua. Betul, tak ada orang tahu. Ada pun ada majalah je kot, Varia Pop kan. Macam lah. Macam Varia Pop, meja cetak ni. Ada dia orang kesan lah yang abang menghilang. Abang tak tahu sebab abang dah hilang. Memang nampak kejam tau. Nampak kejam, abang tinggalkan semua tengah at the right space, the right peak, but I'm not happy there. I just cannot do it. So abang balik lah. Abang balik, settlekan mana abang kena settlekan. Masa tu ada manager lah. Masa tu pernah ada manager kita tak payah sebut nama kot, orang dia pun dah tak ada. Kat situ yalah, kerja tak selesai, tak jelas. Kita pun macam bodoh-bodoh kan, daripada dulu kena tarik sini, tarik sana, tarik sini, tarik sana. So bila dah kena tarik, nothing left in you kan. Semua dah habis kena ambil. So that's why abang rasa abang tak nak lah. Okay, abang cakap tadi so balik, jiwa abang kosong masa tu. Betul. So nak mengisi kekosongan jiwa tu, apa yang abang mahu dalam hidup abang masa tu? Masa tu abang baru kahwin. Okay. Umur? 24 nak masuk 25. Jadi segala-galanya agak rumit lah, dengan keadaan baru berumah tangga, dengan rasa stardom tu ala dia, wow. Jadi pressure is so high itu. Tapi balik kepada cerita kenapa abang menghilang dan kenapa abang pilih sekarang ni untuk balik lagi satu, sekarang abang nak ceritakan ni, sekarang abang dah bebas daripada tu semua lah. Abang dah tak ada lagi pressure kena tarik sana. Abang tak ada lagi tanggungan kat Singapura, alhamdulillah. Abang dah free from all the tanggungan kat Singapura. Masa umur 24 tu, and then seterusnya ada tanggungan, maksudnya ada keluarga di sana. Maksudnya abang ada keluarga. Sekarang nak ceritakan, abang dah duduk menetap di Kuala Lumpur. Abang dah kahwin orang Malaysia. Itulah, sekarang abang dah bebas daripada tanggungan sana, supaya abang boleh betul-betul teruskan hidup dekat sini. Dapat hidup kat sini, dapat buat apa yang patut abang buat lah. Dan sekarang ni, kalau abang nak buat macam album, single, ataupun kalau abang nak sign artis baru bawah naungan syarikat abang, Meta Music Extreme ni, abang tak lagi harap daripada label-label macam dulu. Kita macam nak mengampu kat diorang ni kan. Sekarang masa abang tak payah kot, InsyaAllah. InsyaAllah sekarang abang ada rezeki sendiri untuk buat tu semua. Itulah sumber yang abang ada, alhamdulillah lah. So sepanjang abang menghilang tu, mungkin Allah simpan abang, hibernate kan, hibernate Simpan sekejap, tapi berapa lama? Lama. Tapi itulah, pada awak lama, pada saya macam tak lama sangat kot. Tapi nak tunggu sampai bila kan. Berjam celik kan. Betul. Tak apa, itu pengalaman. Itu yang kita mungkin dipilih untuk lalui. Kan, mana ada orang boleh pilih apa yang dia nak lalui. Kalau tak, semua orang pilih jalan best, jalan highway kan. Taklah jalan nak beli kuliku. Betul. So I think that perjalanan is designed for me. Till it's today that I can share, I boleh kongsi dengan orang pengalaman. Daripada baru-baru berjinak, alih-alih jadi famous, alih-alih tinggalkan benda tu, takut. Lepas tu balik lagi pula tu. Lepas tu kenapa balik? Nak tahu kenapa sekarang abang menghilang dan kenapa abang balik sekarang? Abang cakap lagi satu lah. Sebab sekarang abang dah boleh buat dah semua. Abang dah boleh buat? InsyaAllah. Dah boleh buat semua sendiri lah, dengan teknologi, dengan apa. Rasa kita semua dah terpanggil untuk buat kerja semua sendiri kan. Saya respect lah dengan abang. Abang artis lama, artis sotai, tapi abang tahu pasal teknologi AI. Okey, percaya kalau saya tanya abang Awi, Datuk Awi, Amy Search, mungkin dia orang tahu benda tu, tapi bukannya nak study betul-betul detail tau. Mana boleh tahu kat dalam rumah dia orang tak ada. Jangan underestimate orang. Dia orang tak tunjuk yang teknologi dia ada dalam tangan dia orang. Maksudnya aplikasi dalam muzik dia orang ke apa kan. Tapi sebenarnya dia orang dah pakai teknologi tu dulu, cuma orang tak nampak sebab benda tu datang dengan hardware. Dan sekarang kita playing around with software yang kita boleh insert kat board tu apa. Dulu kita tak boleh, kita tak tahu apa dalam. Saya boleh buat assumption, andaian sepanjang abang menghilang diri, bertapa hibernate tu,
abang pelajari something which is technology, is it? Most of it, kebanyakannya lah. Abang dulu sebelum I say you all pergi fly drone, abang dah buat drone sendiri. Serius lah? That is what 19 year 2000 belum ada orang fly drone. Belum ada yang kita boleh main pun. Kita orang dah buat. If you remember, GoPro baru keluar. GoPro camera tu first kali keluar. First edition. First edition itu yang kita bawa naik atas. Those days blade dia goyang-goyang lah sebab kita main gyro tak stable. Abang dah invest time kat teknologi. Abang belajar daripada YouTube ke mana? Cerita dia panjang sebenarnya. Okey, dulu ceritakan. abang ada sebelah rumah abang ada satu profesor. Sekarang dia kat China lah. So banyak dia share, kita belajar sama-sama. So macam mana nak buat benda tu terbang semua kan. Those days kita dah boleh buat even 2-bladed punya hover. Bukan 4, 2 pun kita dah boleh buat. Tapi right now application tak begitu bagus untuk kita, tak stable lah. Itu sebab bahagian daripada mechanical engineering yang abang dapat belajar. Lepas tu how to build those things. Abang lebih minat untuk design satu benda untuk dia bergerak atau terbang daripada dia tak bergerak. So if I'm gonna design a figurative, I want it to move, like how it's gonna be moving. Bukan dia figure lepas tu tak bergerak, simpan benda tu tak. So banyak benda tu trigger bila abang hibernate dulu. Abang rasa itulah kita kena timba je ilmu. Dan internet is getting stronger those days. Daripada 56K punya modem dulu semua kan, sampailah ke hari ni banyak sangat kita belajar. Masa pula tak cukup sekarang macam mana. Sekarang kita sekali tijak. Kalau kita bercakap pasal teknologi, satu hari memang sentiasa akan ada teknologi baru. Betul. Kalau kita cakap pasal hari-hari, bayangkan AI video yang abang hasilkan dalam rahsia tu kan. I think kat Malaysia I'm the first one to produce that. From a 2D perspective, kita orang masuk kat AI, kita orang design colour. I mean, partially I buat sendirilah. Tapi the whole idea behind that, I have my wife to think for me. Ada isteri untuk memikirkan macam mana sama ada it work on the technology, because isteri saya pun orang teknologi. So memang technology is part of kita punya life. Dan bayangkan apa yang kita buat sekarang ni semua teknologi. Without technology, abang tak rasa Budi boleh handle ni semua dengan dan everything is easy right now. Kalau perempuan tak perasan, mungkin mata kita pun kita dah boleh pakaikan AI untuk tengok depan, padahal kita tengok skrip kan. Cakap pasal teknologi kan, saya tertarik sebab mengimbau balik kenangan saya masa PKP hari itu. Sebab kata walaupun 2 tahun saya macam abang kalau hibernate ataupun abang bertapa tu lama tau. Sampai 2 tahun inilah gua saya. Macam saya gua semua belajar gua kan, kita panggil cave. Walaupun dekat dengan batu cave kan. Batu cave. Gua dalam batu cave. Okey. Dia macam 2 tahun pun kita nak belajar macam mana nak podcast pun tak cukup sebenarnya. Dan saya belajar sikit demi sedikit melalui YouTube je. Nak kata saya ada kawan dengan profesor, tak ada lah. Tapi saya tak ada kawan. Itulah pasal profesor yang ada sekarang. Saya dah anggap macam abang ni mesti belajar daripada YouTube apa semua kan. YouTube masih mengajar. Dia masih kadang-kadang kita nak update, kita tak buat benda tu. Kita tak buat update tu, tapi kita nak tahu dia feed kita punya brain. Kita ada update baru, kita ada teknologi baru. Mainkan gambar-gambar grafik yang abang cakap tadi tu, it's changing every day. Kita boleh prompt dengan real time. Bukan dulu kita minta dia baru nak keluar, dia baru nak render keluar pasal template yang dah ada. Sekarang ni dia baru tekan 2 alphabetic, dia dah keluar dulu. You baru nak draw, cakaplah draw bintang. Bintang tu belum habis pusing, dia dah keluar bintang cantik. So that's how fast technology is. Dan itu yang scary jugalah. Dah tak ada kesenian dalam tu. Everything dah so easy kan. Jadi kita tak payah. Penat juga kerja sendiri kan. Itu yang abang rasa bad downside of it bila kita dah buat semua sendiri duduk kat dalam gua kan. One man show tak boleh kan, tak orang berkawan. Letih pula. Kumpulan Teachers Pad tu macam mana? Mungkin boleh abang cerita sedikit macam mana tu tubuhnya Teachers Pad? Bukan by chance, memang design. Teachers Pad tu kita design. Abang design dengan kita ada 3 orang kat situ, 3-4 orang. Kita ada Shan Azrun, producer yang menetap di Malaysia sekarang, jadi orang Malaysia. Nanti kita ada Jebon, kita ada Eddie dan myself. Semua daripada Singapura? Memang kita berasal dari sana lah. Kita berasal dari sana.
So itulah album pertama kita design untuk jadikan satu band yang semua perkara, semua buat lagu. Semua anggota dia kena buat lagu. Baru kita compare lagu, baru kita dudukkan dengan satu lagu tu boleh campur lagu ni sebenarnya. Oh macam ni kita tukar key dia boleh jadi macam ni. So banyak kita eksperimen sampailah ke tangan Warner Music. Berapa album ataupun nak cerita sikit tentang diskografi karya mana yang selain daripada lagu yang tengah hit tu, yang masih lagi hit sampai sekarang? Lagu tu tak tahu lagu apa, agaknya ada hantu main kat radio kot, tak pernah main berhenti lagu Risau Wanita terakhir ada hantu main. Lagu tu ya orang kenal. Sebenarnya banyak lagi yang lagu-lagu best. Nak tahu, cuba masuk Spotify. Cari lagu-lagu lain pun best. Tapi sebelum tu kita kongsi kenapa lagu-lagu macam tu best tak? Abang rasa dulu studio rakaman ni lain tu Budi. Dulu studio rakaman besar. Awak masuk dalam studio tu awak dah transform tau. Bukan cakap studio ni kecil tak Budi, jangan transform pula kan. Alamak masuk lagu ke. Okay, transform serius ni. Kalau transform ke mana? As an artist kita transform into next level lah. Kita akan nyanyi lagi sedap. Bayangkan kalau Budi punya sponge tu macam tu besar, speaker tu macam tu besar. Not like these days kita ada speaker kecil, monitor kat rumah kecil-kecil. Sebelah aja 300,000, sebelah aja speaker 300,000. Nah macam mana nak justify kau sedap tak sedap? Kau tak sedap memang kau keluar malu. Suara kau pun tak kata kau jangan tipu. Suara akan cakap dengan awak, kau jangan tipu, selama tak sedap kau balik. Masih lagi ingat rakaman kat mana? Studio mana? Studio Radio Fusion kat Jalan Pahang. Tu famous. Studio tu legend memang, studio tu besar. Ada studio lagi, studio Booty Boys. Kat depan sikit Booty Boys. Studio King Studio. Last kali kita kat King Studio lagu tu, lagu Malas. Pernah dengar tak? Bila ku pejamkan mata. Cuba dengar lagu kat YouTube. Malas. Memang lagu tu Malas lah. Last song kita Teacher Pet rakam di Studio King tu. Tu dapat rasa Studio King, dapat rasa studio Radio Fusion, di Jalan Pahang dapat rasa studio Booty Boys dulu. Ya. Dulu tu famous tu. Studio tu punya kata orang warm, kehangatan dia orang punya present kat dalam tu lain. Kita rasa vibe environment dia. Jadi sekarang kita recording, maaf cakap ada noise lain, tak proper sangat lah. So ketenteraman tu kurang. Dulu masuk transform pun menjadi artis. Dan dulu artis dia lain betul-betul, ada A&R, ada PR jaga. Sekarang artis semua buat sendiri. Kan semua macam Budi lah. Cabang semua kena edit sendiri. Kan? Kita dah buat video, buat lagu. Disebabkan kita belajar lah yang semua macam benda ni aku boleh buat lah. Tapi kepakaran tu. But why you want to become jack of all trade? You gonna be master of nothing. Susah, tapi kita terpaksa. So kita kena turunkan bakat tu pada orang. Kita kena cari assistant yang boleh sambung. Kau tidak pancit juga kita kan. Betul. Pasal itulah teknologi kan. Semua boleh buat sendiri So sekarang ahli kumpulan Teachers Pet yang lain tu pergi mana? Apa masih berhubung dengan diorang? Masih berhubung. Diorang alhamdulillah pun diberi kesihatan dengan Allah Ta'ala. Semua sihat. Masih aktif. Tapi dengan kerja masing-masing, masih bermain untuk Bapa Rock kita. Masih menghasilkan lagu seperti Jebon, Eddie semua. Alhamdulillah saya tak pernah ada masalah dengan diorang. Dan kita tak pernah bergaduh sebenarnya. Tak ada rezeki band Teachers Pet untuk Malaysia lihat, cuma dengar je. Ada tak idea untuk buat comeback ataupun buat reunion balik? Allah belum nak jadikan dah. Kita ada usaha tapi belum pernah tercapai lagi. Tapi mungkin ada hikmah sebalik benda-benda tu. Jadi Teachers Pet masih wujud ataupun dah berpecah? Teachers Pet masih wujud di hati masing-masing, di hati orang kan. Dia akan forever Teachers Pet gonna be. Betul. Kalau awak dengar lagu first album, kalau dengar album solo saya pun, orang akan relate Teachers Pet. Tapi nama tinggal nama lah. Bakat tinggal bakat lah. Anugerah tu moga orang bagi supaya orang dapat kenal dengan cara baik. Itu yang kita tinggalkan sebagai Teachers Pet masih ada. Tapi Maman mungkin, Jebon, semua akan mati meninggal. Tapi nama tu insya-Allah akan terus ada kerana lagu tu yang akan mengimbaukan minda anda kepada zaman tu. Betul? So itulah generasi baru kena dengar kot, dengar radio lama supaya kita boleh hayati lagi. Recording yang bagus, susunan muzik yang bagus, songwriter bagus kan. Producer bagus, penyanyi bagus. Taklah
kita pakai apa tu Insta famous untuk jadikan artis. You have to be real tau, to sing that out in front of the television. You kena jadi betul-betul ni, tak bohong-bohong punya. Sekarang tak ada experience tu sangat lah, mungkin. Taklah cakap saya terror sangat, tapi saya dapat lalui benda analog dengan benda digital. Dan saya tahu keperitan dia macam mana kita. Abang kira bertuah dapat melalui 3 zaman sebenarnya. Betul. Dah melintasi 3 zaman. Betul. Belum cakap format audio yang abang lalui ada kaset, CD, DVD, macam-macam lah. Dulu ada disket tau. Disket dia yang nipis tu. Kan? Dulu berangan nak buat lagu tak keluar lagu apa. Lepas tu keluar yang disket yang macam kecil kan. So sekarang ni dah thumb drive. Kemudian thumb drive sekarang dah ada drive dekat cloud lah. Tak main dah benda tu semua. Teknologi. Okey bang, bab cakap tadi macam dulu tak ada Instagram, tak ada Insta famous ni semua. Sekarang semua nak senang. Sia lagu buat live dekat TikTok apa semua dah boleh jadi penyanyi. Apa pendapat abang tentang pewujudan artis-artis baru sekarang? Scary lah. Yang hancur industri tu. Yang hancur akan datang tu. Budak-budak generasi baru akan datang, mungkin tak ada reference yang bagus untuk jadi lebih bagus. Abang tak tahu lah kalau orang kata orang tu bagus lah. Abang tak nampak band yang boleh bertahan macam Wings dengan Search. Abang tak nampak lagi. Dan kalau yang Insta famous ni, diorang tak cukup diasuh bakat-bakat diorang, dia akan fall back pada industri lah. Diorang tak cukup pengalaman untuk ataupun simply diorang tak cukup lagu. Kau setakat 1-2 lagu kau dah hit, penat kau orang dengar kau setahun 2-3 tahun main lagu sama kan. Set lagu tu je. So bila tak dilatih untuk buat serious production, macam at least ada mini album ke ada album, artis tu akan lose. Dia akan terlebih kepada nak selfie, nak gunakan teknologi untuk that, maaf cakap, that very cheap promo lah. Janji ada posting lah. Janji orang tengok lah. Posting, buat marketing sikit. Tak apa, janji handsome lah. Sekarang kau tengah handsome. Benda tu takkan last, benda tu takkan lama. Orang akan lebih memilih nanti. Yang penting kita kena asah bakat kita dululah. Kita kena cari, bukan yang ada numbers kat Insta famous tu, tapi kita cari bakat yang betul-betul kita boleh asuh. Kita boleh designkan dia supaya dia boleh follow that template, dan insyaAllah dapat yang terbaik. Apa nasihat abang untuk penyanyi-penyanyi baru zaman sekarang, khususnya budak-budak BBNU? Lepas tu pengalaman dengan orang-orang lama. Orang lama ni diorang suka kalau you pergi minta, diorang bangga tau. Bang, kasih reference sikit kan. Budi, abang start dulu. Semua penyanyi abang pergi tanya. Abang Ramli Sarip, one of those. Ramai lagi. Tak pantang jumpa siapa penyanyi je tanya. Pasal kita baru, kita perlu pengalaman tu daripada diorang. So kalau hati-hati baru tu yang nak ambil, diorang kena ambil kisah sikit kot. Dan samping tu diorang kena, tak boleh lah diorang semua nak buat sendiri. Mentang-mentang diorang tahu komputer, diorang boleh buat lagu sendiri. Habis producer nak buat lagu apa, songwriter nak buat lagu apa, semua dia buat. Macam kita lah, cakap orang pandai kan, Budi semua Budi buat pandai kan. Tapi itulah, itu nyatanya kita kena buat sendiri. Tapi kalau kita ada peluang untuk mempelajari sesuatu bidang tu dengan cara yang baik, dengan ada berguru, especially kalau kita nak duduk dalam industri muzik, kita kena cari kita punya koresponden yang boleh bantu kot. So dulu ada record label, sekarang diorang tak ada orang yang represent diorang. Kalau ada pun mungkin, maaf cakap, manager yang tak ada. Kadang-kadang manager yang boleh menghancurkan awak. Manager tu dia gila glamour pun ada. Tak ada layak jadi manager. Dia tahu tak buat manager tu apa, first thing. Maaf cakap, itu bukan nak cakap orang. Pernah jumpa manager masa? Bukan pernah jumpa lah. Kita pernah lalui situasi macam itu, yang seseorang manager tu tak faham apa skop kerja kau, macam mana kita punya permintaan. Some people are just not ready lah. Jadi nak kena pilih orang pun penting. Yang penting kena jadi humble, very humble lah. Sebab dunia anugerah-anugerah ni bila-bila je Allah boleh ambil balik. Yang penting kita kena pegang benda tu baik-baik. Amanah. Kita diberi amanah. So hati-hati baru seperti BBNU ni, sebenarnya dia kena fikir, bila dia orang ambil satu cabaran nak jadi artis ni, yang paling penting dia orang kena ikhlas dengan kerja-kerja mereka. Kalau tidak nanti
takkan tercapai kot. Nanti dia akan lost in the line, dalam hanyut dalam gelombang sosialisasi ke apa tu kan. Bang, saya fikir kan, bila dengar cerita abang nak buat comeback dan ada album pun sekarang ni, satu benda yang saya rasa takut adalah persaingan dengan penyanyi-penyanyi generasi zaman sekarang. Okey, macam mana abang deal ataupun dari mana kekuatan abang untuk kembali comeback? Dan aku terpaksa berdepan dengan penyanyi-penyanyi lain yang orang kata cukup berbakat lah. Ada yang stand up, yang macam ada level yang mungkin abang rasa macam wow, hebat betul dia ni. Macam mana abang nak deal? Bersaing tadi. Persaingan macam ni lah, kita tengok persaingan tu dari aspek mana tu Budi. Kan? Persaingan tu perlu ada, tapi dari aspek mana, dan haruskah seseorang artis tu, kalau artis baru, kita bagi contoh, kalau artis baru yang ada sekarang, dia orang memang perlu ada persaingan yang sihat. Supaya apa yang dia nak buat kat situ? Supaya lagu dia orang kenal, lirik dia orang hafal, muka dia orang ingat. Tapi kalau macam abang ni, Budi rasa abang kena bersaing-saing ke? Abang yang mana belum buka nyanyi pun orang dah kenal. Kan? Gimana-mana alhamdulillah orang nyanyi kot lagu tu. So mungkin selama ni alhamdulillah abang cakap, abang tak, Budi rasa abang kena bersaing ke? Tak payah aku kan. Sebab abang rasa orang dah kenal. Bukanlah nak rasa kita harus saing, tapi yang penting kita kena sentiasa beri yang terbaik. Jadi kita tak perlu nak bersaing-saing. Sampai ketika mana muzik kita yang berada di level, kalau jadi penyanyi boleh kaya, jualan album begitu banyak sekali. Betul. Tak macam kita sekarang, walaupun zaman tu ada cetak rompak bang, tapi jualan album yang original lambung-lambung tau. Betul. Senario apa di satu zaman tu, kalaulah berlaku zaman sekarang, rasanya semua orang nak jadi penyanyi. Tapi kalau dengan kita punya keadaan zaman sekarang yang adanya Spotify, online lah maksudnya, orang senang nak dengar lagu secara mudah. Tadi Budi tanya zaman tu macam mana zaman tu kalau berulang kalau zaman yang di mana yang CD zaman tu memang pernah berlaku. Sebab tu zaman tu memang ramai orang ada fizikal, membeli CD. Dia ada benda, ada konten untuk simpan buat balik, tengok majalah, tengok muka artis tu, dan boleh refer kat gambar-gambar dia. Sekarang dah tak ada. Sekarang lagi satu abang tengok lagi, kalau dulu kita ada fizikal lumayan, sekarang rasa yang kerja kat belakang-belakang tu semua kartel kot. Sebab keuntungan dia sikit sangat. You berapa juta you nak pergi jual lagu you? Mana boleh jual macam 7 juta satu lagu, kan? Kalau dulu orang beli banyak. Kalau kat dalam yang mana-mana social media yang kita boleh download tu semua, diorang tak bayar banyak pun. You need millions and millions untuk cover. Betul. Dan selagi zaman akan duduk kat digital tu, zaman yang Budi cakap tu tak akan balik lagi. Unless kita semua praktikkan balik, ada new format yang datang yang kita boleh simpan. Mungkin kaset tu collectors je yang beli, CD tu collectors je beli. Dan mungkin abang rasa kali ni orang ada CD abang akan bagi NFT abang macam tu, yang boleh simpan. Maybe that will work. Dan kita perlu lihat kat situ lah. So macam abang cakap kartel, tentang gangster-gangster ni kot, yang kartel-kartel ni yang buat desainkan benda ni jadi macam ni. Jadi walaupun dulu ada cetak rompak, but dulu everybody is earning. So artis pun dapat, artis banyak show, artis banyak dapat CD, record label tetap bagi duit. So ada left right, ada transaction tau. Sekarang nak cakap transaction tu dah tak ada dah. Everything is digital. You berapa download pun you ada numbers kat tepi tu. Bila kita tukar balik kepada wang ringgit di Malaysia ringgit, tak banyak Budi. Tak banyak Budi. That's why you need formula untuk bantu artis-artis baru yang nak berkecimpung dalam single, let alone kalau nak buat album. Cost is banyak dengan video lagi. So itulah yang perbezaan dulu dengan sekarang. Bang, album aku dilancarkan pada tahun lepas, sudah berbulan-bulan. Pastinya peminat-peminat abang sendiri macam orang kata lepas rindu lah bila abang kembali kan dengan buah tangan memang yang ditunggu-tunggu lah selama ni. Tapi mungkin ada feedback yang abang boleh collect daripada diorang, yang mungkin
respon dia orang lah. Abang rasa Penerimaan peminat tu. abang Budi Penerimaan. rata-rata semua happy dengan album tu. Bayangkan dah tak ada artis buat album. Suddenly abang keluar dengan album. Ini pun ada album baru yang nak keluar untuk tahun ni. Tahun ni ada. Tahun ni ada album baru yang dah mungkin dah nak siap. So dalam proses nak siap. So peminat rata-rata semua happy. Semua support. Cuma abang rasa kan ada punya glitch kat mana tau. Okay. Kat radio dengan TV ni tak nak main lagu abang langsung. Memang langsung tak ada. Abang rasa tak main kot. Tapi mungkin abang buka hati baru kot, tak ada sensasi tak nak main. Senario dia daripada dulu zaman sekarang, stesen-stesen radio ni kena bagi duit bawah meja bang. Oh, itu abang cakap kartel tadi tu. Okey, benda-benda ni didedahkan oleh Coach Yakaha sendiri. Serius abang miss that belum tengok. Ya. Dah ramai yang keluarkan berita ni. Coach Yah cakap ada penerbit-penerbit yang kau tak ada duit, memang tak boleh, lagu kau tak boleh jalan dekat radio. Tu sedih lah dengan macam tu Dia membunuh industri muzik lah. Diorang takkan nampak until the damage is done tau. Maksudnya sekarang kalau you buat macam tu, orang yang dia punya contact je lah yang boleh ke depan. Lepas tu dah akan push lagu yang bukan, maaf cakap, quality pun belum sampai kan. Lepas tu budak tu belum ready nak keluar sebagai artis. Kau cakap ada satu lagu, dia akan pancit tengah jalan ni. So baguslah kalau ada orang dah share benda-benda macam tu. Abang rasa industri perlu kesedaran macam tu. Ya, banyak sekarang ni 2-3 menjak ni stesen radio dah didedahkan dengan sisi gelap stesen radio. Maknanya bila keluarnya Taizo diberhentikan daripada Suara FM, dah banyak macam bila dah Taizo keluar dan benda tu meledak, ramai yang membuat pendedahan yang mengejutkan lah. Okey, abang banyak lagu, tapi dalam album aku tu sudah tentu abang pilih yang terbaik. Dan kita orang dengar macam, semua best. Lagu semua best. Rasa penat juga adalah. Kita dah buat sebaik mana untuk industri. Dah lah kita buat costing semua sendiri. Kita tak mengharap record label, tak mengharap orang. Kita usaha sendiri. Tapi bila kita ada situasi yang radio tak nak main, TV tak nak panggil, itu agak pelik jugalah. Kita dah cuba. Kita cuba macam-macam. Tapi untuk radio dan TV je, untuk media cetak abang tak pernah ada problem tu. Just to insert and diorang support. On the other hand, media cetak very good, diorang very support dengan abang punya material baru album aku. Cuma itulah balik kepada radio dan TV, tak tahu kenapa masalah ni perlu ada. Patutnya in general kita boleh atasi benda. Setiap lagu baru ada peluang untuk naik ke carta dan justify dia boleh jatuh macam goli. Dia tak bagus dia turun ke apa. There must be a way. Dia mesti ada jalan yang terbaik, yang ada panel-panel yang mungkin akan adun dulu ke ataupun check, then panel-panel yang betul lah, maksudnya panel-panel komposer, panel-panel penerbit untuk naikkan lagu tu ke satu radio station yang tak ada restriction langsung. Sebab apa yang saya dengar, dia ada 2 kriteria penting lah. Sesebuah lagu tu akan dimainkan dekat radio, sama ada lagu tu trending dekat social media, dan kedua, permintaan peminat tu sendiri. Maksudnya peminat yang undi. Setiap radio kan ada laman web kan. Abang tak rasa diorang main setiap peminat boleh kasih undi. Semua playlist radio station control. That's the thing. Abang tak rasa diorang akan main peminat-peminat ni. Kalau ada tu bagus lah. Sebab katanya stesen radio ni dia nak mengikut aliran pendengar. Kalau pendengar tak nak dengar lagu tu, carta dia akan keluar, akan turun dan seterusnya keluar. Dia kata konsep dia, radio aku akan dapat banyak rating, dapat pendengar disebabkan aku bagi apa yang korang nak. So kalau korang nak lagu Abang Maman, baru aku bagi. Kalau korang tak nak minta, aku tak nak pasang. Macam tu konsep dia. Kita dah minta diorang mainkan tapi tak main-main pun. Dia cakap macam mana, pihak Meta kita orang cuba juga. Abang rasa kat situ memang perlu ada ruang untuk kita diskusi sama-sama. Kau jadi semua pihak akan rasa gembira kot. Kita tak boleh lah nak salahkan DJ tak main, kita tak boleh nak salahkan radio yang pilih ni. Abang rasa semua orang ada kerja untuk dipikul sama untuk pastikan industri ni bagus. Bang, saya teringat satu sebab saya juga adalah pengendali portal website, sebuah portal website hiburan, Budi Channel. Okey, dia macam ni. Kita orang portal dan juga
website ni akan selalu dapat press release daripada syarikat-syarikat yang ada jenama ni bang. Contoh Selcom ke, Maxis ke, tourism ke, mana-mana jabatan yang memang dia orang ada produk. Dia orang hantar press release kat kita orang dan suruh kita orang siar. Dia sama juga senario dengan radio sebenarnya. Dia macam ni lah. Saya tak apa lagi sebab saya one man show. Saya berdiri, saya sendiri yang punya. Misal katalah dia hantar dekat Harian Metro, Berita Harian, Cosmo yang mempunyai sales manager, sales team tu. Dia orang daripada pihak sales akan tengok klien ni bayar ke tak. Maksudnya beli iklan. Yalah. Kau kena beli iklan dulu baru kita orang siar. Sama juga lagu. Lagu ibarat macam kita buat lagu untuk menghiburkan orang bang. Yalah. Bukannya satu produk yang macam okey, aku ada produk ubat gigi. Tulis dekat website tu kan. Ibarat kata macam kita promote tapi kau tak bayar apa-apa. Faham tak bang? Dunia jadi sekarang dia macam segala-galanya perlu ada peruntukan. Jadi produk. Sebab apa? Nak tengok ada eyeball untuk tengok kan. That's why saya cakap tadi pendedahan Kursiakah tu menjadi satu benda tu jadi dah benda amalan bang. Kau ada lagu, kau kena bagi duit sikit, aku pasang lagu kau. Abang lalui juga benda tu untuk album aku. Dan kita kena bayar certain portal untuk ni. Tapi itulah dia tak ada, dia setakat main je lah. Dia punya impact mungkin berbeza tau. Abang rasa kalau setakat radio mungkin ada 2-3 radio je yang kita boleh layak beli. Ada radio yang mungkin diorang kena ada allocatekan kita airtime untuk kita taruh produk kita sebagai promosi untuk bantu kita. Kita artis menyanyi buat lagu sendiri lah sekarang. Dengan recording semua kita work on our own money. YouTube pun tak bayar banyak beli kan. Betul. Sikit tau lagi teruk. YouTube down gila. Betul. YouTube down gila. I think this portal they're all the same. Diorang semua sama. Diorang boleh gasak you, dia akan gasak you. Minta payment, dia akan minta payment. That's a cruel world lah, betul-betul lah. Jadi kita minta apa kita berbualkan sekarang supaya ada kesedaran yang artis pun boleh request kat benda-benda macam tu. Ataupun kita boleh wujudkan satu radio station kena ada ruang yang free untuk artis tebarkan lagu-lagu baru mereka. Taklah, susah sangat kita nak menghasilkan yang terbaik. Semua nak kena bayar kat sekarang. Untuk 2024 ni ada lagi lagu-lagu dia yang belum keluar guys. Aku rasa aku dah expect dah mesti ada something pembaharuan dalam album seterusnya. Kita tanya terus Abang Maman untuk album kedua nanti mungkin ada something yang different, konsep yang berbeza, artis yang berbeza dari segi artis jemputan. Mungkin abang nak berkolaborasi dengan artis-artis baru, ataupun abang sendiri dah sekarang ni dah jadi mentor dengan cerita syarikat abang ni adalah mencari bakat-bakat baru juga kan. Okey, cerita sedikit untuk album seterusnya ni. Rasa kalau Budi rasa album aku tu interesting, lagu sedap kan. Abang rasa Budi akan suka lagi album ni. Okey, lagi better sebab lagu-lagu dalam tu. Okay. So bila mungkin abang nak dedahkan dekat sini secara eksklusif lah. Eksklusif, betul. Abang ada lagu bintang. Lagu bintang. Abang ada lagu seru. Oh, semua satu perkataan Yes. Tajuk memang satu perkataan kan? Rahsia senang kan? Aku kan. Okay. Ibu anak yang lepas okey. Yang ni ada bintang. Bintang, seru, suri, selamanya. Dan ada lagi dah. Ada lagi. So ada lagu-lagu di sebalik lagu-lagu ni abang rasa the composition is different. Lagu dia, may I say, interesting lah. Dari segi arrangement dia pun interesting. Ada satu lagu duet yang bakal abang nyanyikan bersama satu penyanyi yang abang rahsiakan dulu. Tu lagu tak bagi hint lah, lagu selamanya tu. Perempuan lah. Lagu penyanyi baru. Itu tak pasti lagi. Kita kena rasakan penyanyi itulah. So ada lagu duet yang mungkin kita nak beri tumpuan. Mungkin lagu yang kita tumpukan tu selamanya. Tapi saya pastikan setiap lagu dalam album yang akan datang ni anda akan suka lah. Budi akan suka. Insan-insan yang
berkarya di sebalik album kedua ni adalah orang yang sama ataupun abang sendiri yang arrange? Mungkin siapa yang terlibat? Producer masih saya buat sendiri. Pemuzik dia masih yang sama. Kemarin bila buat album yang aku tu, sebenarnya abang rekod lebih lagu lagi tau. Semua lagu tu dihasilkan ketika PKP. Dapat interview daripada TV3 masa tu bertahun-tahun dulu sebelum tengah buat menghasilkan lagu tu, dapat call dari TV3 pun di Malaysia. Masa tu PKP abang kat Singapura tak boleh masuk lagi. So terusnya hasilkan 2 album dalam projek tu supaya 2023 abang dapat release dan tambahkan lagi lagu-lagu yang ada kepada 2024 pun ada release baru. Title album tu mungkin kita masih bincangkan. Abang kat proses ujung-ujung album ni. Lagi satu nak dikongsikan, abang juga nak cuba sign hati-hati baru. Tu sebagai macam mana boleh tanya macam mana abang boleh bagi tips dengan budak-budak baru yang nak kecimpung tu. Abang mungkin akan sign 2-3 artis. Satu artis, bukan artis lah sekarang, belum artis lagi. Kau nak jadikan orang mereka ni, mungkin boleh cakap siapa? Boleh abang boleh kongsi. Seorang daripada yang selalu basking juga, nama dia Pasha. Pasha. Pasha kita orang kenal. Dia pernah join salah satu pertandingan ke dekat TV. Abang nak dengar suara dia. Abang rasa dia daripada TV. Mungkin kita boleh, sebab dia ada nampak dia punya kesungguhan kan. Cara dia, abang teringat masa abang macam dia nampak macam mana kita betul-betul want it so bad. Cara kita nampak penat dan kita tahu we have to be there. Kita kena buat juga macam mana, no matter what it takes that guy has it no matter what it takes. Selain Pasha, lagi satu special juga. Nama seorang insan ni, dia seorang fighter Muay Thai. Dia seorang instructor Muay Thai. Interesting dia boleh menyanyi. Itulah. Namanya Ayah. Kalau Ayah Rosli. Ayah Rosli ke apa? Betul, Ayah Rosli. Dekat social media pun famous. Dia budak yang sangat baik. Dia sangatlah humble orangnya. Dia mengajar Muay Thai kan. Dalam proses signing, kita dah pilih lagu. Dah pilih lagu untuk mereka datang untuk work out on something. Dan saya harap usaha macam ni dapat membantu industri Budi. Kita boleh designkan macam mana artis to be, ataupun macam mana diorang ni harus dilayani, macam mana diorang ni harus memberi kepada industri kembali. Kita boleh kasi guideline kan. Dan kita boleh tengok, kita minta lah pihak radio, TV pun boleh membantu. Pasal kalau kita tak ada setiap help tu sana, penatlah hati-hati baru ni buat kerja. Dia nak jadi artis, nanti orang hampa. Dah hampa kat depan tu tak ada apa-apa kot, semua akan musnah ni. So itulah harapan ni. Yang penting kita dapat kongsi sama supaya generasi baru dapat carry benda tu macam mana. They have to be kata senonoh untuk jadi seorang artis. Okay. Dijangka abang akan lancar bila album kedua ni? Saya dah excited nak dengar ni. Okay, agak-agak album aku belum selesai lagi, pusing kat kereta lagi. Okay, after Raya pertengahan 2024. Abang tak pasti, tapi itulah masa yang sama kot mungkin kita akan setahun lepas mungkin. Beri abang waktu untuk buat finishing dia untuk present Budi. I'm sure kita akan panggil Budi untuk pula dengar. Abang Maman kita ni dia sentiasa nak menerapkan teknologi. Abang kongsi satu AI dululah. Kalau kita bukan artificial intelligence yang penting kita tu AI tu bagi abang punya perspektif dia kena ada Allah inside. Bila kita tahu Allah inside, insyaAllah kita okey ke? Inside? Dalam diri ataupun AI. Dalam diri kita? Dalam diri kita. Dalam kita tu? AI kan? Ya, itu lagi penting. Macam mana nak masukkan Allah tu dalam diri kita melalui AI kita tu? Kena ingat je lah Allah lah. Maksudnya falsafah bang. Astagfirullah. Deep. Dia Allah inside ke AI? AI yang mana awak nak kena pilih? Deep So kalau kita ada barrier, that barrier Allah inside, kita
nak kena ada program bang. Kita buat program bang. Betul, AI. Program, Mana kita buat program? Uish. Kita buat kesedaran apa tu AI sebenarnya. Ini betul lah. Apa saya perasan kan AI dalam kepala otak kita sekarang ni, AI orang buat macam banyak benda yang buruk daripada yang faham tak? Yelah, Tukar orang nak buat jahat kat orang tu, ditukar dengan gambar bogel apa semua kepala orang tu. Tak, sebenarnya itulah kita kena kasih kesedaran pada orang. Sebenarnya AI nothing is bad. Dia buruk lagi kalau orang yang menghasilkan dia. Orang yang, salah yang guna tahu, lah. Orang yang salah tahu guna. akan parameter untuk menggunakan dia tu. So word AI tu bagi abang, kalau kita tukar Allah inside, kita selamat. Kita ingat Allah je. Selagi kita tak ingat Allah, apa kita nak taruh dalam hati kita? Itu yang paling penting lah. So kalau ada Allah inside, wow, it should be a movement lah. Good idea bang. Saya Tu tak kita buat terlintas. Saya tak terlintas benda ni. Kan? Siapa-siapa buat coding tu. Buat ni apa? Dia kena ada lah. Siapa pun ada benda ni sebenarnya. Kalau kita minta Allah datang kan. Kalau kita berlari kan sepantas kilat, Allah akan datang. Kalau kita merayu mesti datang. Jadi itulah abang rasa. Bang, secara kasar abang tengok industri muzik sekarang macam mana pendapat abang? Malap teruk. 2024 malap teruk. Teruk. Okey, teruk dari segi mana? Teruk dari segi berasa dah terlalu banyak konsert lah. Abang tak payah buat showcase kot. Abang buat persembahan ya kan. Dia tertutup Abang kan? buat satu. Saya tertunggu-tunggu kemunculan Mama Teacher's Pet live showcase. Akustik kan. Terlalu banyak konsert. Tak kira lah daripada Indonesia. Daripada Indonesia lah orang penyanyi-penyanyi Malaysia. Adakah itu satu perkembangan positif ataupun macam mana bagi abang? Abang rasa banyak negatif. Banyak negatif. Okey, dari dari sudut terlalu banyak orang tak akan pergi. Mana ada orang ada duit untuk belanja ni. COVID baru tak habis-habis, baru nak surface baru punya COVID tak apa vid kan. dalam zaman COVID tu kita habis duit. Lepas tu selepas COVID kau buat konsert bertalu-talu setiap minggu, malah kalau Isnin, Selasa, Rabu, Khamis pun dia orang buat. Betul. Tapi bang, okey. Penuh bang. Abang cakap tak ada konsert. Abang cakap kita tak ada duit kan. Saya yang memerhati free penuh lah. tak memang berbayar. Yang lepas Leto penuh. Leto tu dari mana? Leto daripada Indonesia bang. Oh, daripada Indonesia. Ulang tahun 20 Tapi diorang. awak jangan lepas pandang ramai rakyat di Indonesia di sini. Jadi mereka mungkin yang datang tu daripada Indonesia lah. Mereka tu sangat supportive. Betul. Dengan mereka, dengan muzik mereka kan. Dengan orang supportive kepada muzik lain juga. Diorang lagi terbuka dengan support benda-benda macam ni. Jadi tak heran kalau ramai Indonesian ataupun penghibur luar datang untuk menghiburkan orang-orang mereka di sini. Sebab kita tahu ada volume orang kat sini. Bang, saya setuju abang cakap industri muzik kita sekarang ni tengah nazak, tengah teruk. Dari segi bayaran lah dari segi bayaran. Apa-apa pun benda tu subjektif Dari segi pengeluaran lagu kita masuk Spotify, YouTube, mana lagi kebanyakan yang penyanyi saya nampak sekarang, dia orang buat album. Yang buat album tu adalah nak buat konsert. Katanya yang macam hari tu Tok Ram cakap, kau sebagai seorang penyanyi, untuk masa depan kau kena buat album untuk ni lah, untuk nyanyi. Takkan kalau nak buat konsert nyanyi lagu sendiri. Betul tak bang? Dia orang cakap macam tu lah. Okey, untuk yang single-single ni berapa sen sangat dia orang dapat? Itu yang orang untuk album tu sikit sangat sebenarnya nak dapat. Maksud Tok Ram kat situ, you have to have a library of song. Bukan kena ada album. Maksud Tok Ram saya rasa dia kena ada banyak lagu supaya dia boleh carry konsert dia, ada banyak lagu macam abang cakap tadi. Kalau ada satu single, ada 2 lagu, you're banking on 2 songs. Macam mana you nak pergi konsert? You satu persembahan orang tepuk dah habis. 5 minit 2 lagu. 6 minit 2 lagu. Lepas tu nyanyi lagu apa? Terpaksa lah lagu cover. Dah tak sama lah. Lepas tu orang tertipu pula. Macam lagu nyanyi lagu orang pula kan. So balik kalau artis tu dia dilatih ataupun dia didesainkan untuk ada show-show macam tu. Mungkin kalau kita pilih penyanyi veteran lama seperti Anwar Zain, Zainal Zain, Ella, diorang ada list of songs yang orang akan sing along.
abang tak cakap abang ada banyak lagu macam tu. Abang pun cemburu kat dia orang. Banyak lagu abang tak banyak. So that's how much I have to come back and beritahu orang, oh I'm here. You know? Ada album baru lagi. So, kalau abang ada kuasa lah untuk mengubah industri muzik kita, mungkin apa yang abang akan buat? abang sedapkan suara semua orang Melalui AI. Itu Bang, sekarang ni okey. Statement abang tu mengingatkan saya dengan teknologi di mana kau bersuara yang tak ada orang kata macam kau tak boleh menyanyi lah. Tapi kau boleh nyanyi sebenarnya dengan teknologi. dalam dunia AI sekarang ni, bukan hanya grafik aja yang dah kata orang tu dihasilkan ataupun dimuat tambah, di-upgrade macam tu dahsyat. Kita minta image dia pakai mulut dia keluar. Dalam AI ni macam-macam kita boleh hasilkan untuk tambah nilai dia tau. Seperti dalam suara ni, saya boleh ada sendiri, saya boleh hasilkan 10 artis macam Budi. Serius? Yang Copy jangan paste. cakap muka suara Copy paste. saya boleh copy clone kan suara macam Budi ni untuk menyanyikan di setiap social media Budi. Tapi dalam setiap tu ada lain bahasa pula. Nyanyi lagu Arab, nyanyi lagu India, nyanyi lagu Cina, satu version tu. Dengan suara saya. Dengan suara saya, setiap orang dah boleh buat benda tu. Budi tanya, kalau abang ada superhuman power ataupun power yang abang boleh ubahkan industri muzik ni, tahu apa abang buat? Abang akan buat semua seorang tak sedap. Suara abang sedap. Abang bijak lah. Sebab apa? Kena Allah inside. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Tapi abang gurau kan? Abang gurau ya. Tapi wouldn't be great if jangan menyanyi sebab suara kamu tak sedap. So nyanyi Maman punya. Mana tahu ada satu teknologi orang hack Spotify tu kan. Tiba-tiba orang yang dengar kan lagu-lagu yang dalam Spotify tu semuanya lagu-lagu tak sedap. Ada ke boleh macam tu? Dia boleh hack macam source dia lah, source lah. Hosting Spotify tu ditukar. Dia perlu satu portal yang akan ambil kebodohan orang tu je kan. Dia akan taruh kat template tu, jadilah. Borak dengan Abang Maman ni macam dia suntik kita punya idea macam dia macam trigger lah. Kita idea tu macam di luar kotak juga ah. So sekarang ni artis kalau dalam dunia baru macam Budi macam ni, tak payah pergi fizikal nak pergi sign record label macam abang. So hantar muka tu je hantar muka ni. Nanti abang hantar balik, Budi nak muka Budi macam mana? Kan kita keluarkan 10 lagi handsome, lagi tak handsome, lagi rambut macam tu. Budi pula boleh invest kat artis Budi nama dia. Itu yang kita boleh buat sekarang. Nak tanya soalan-soalan personal sebab saya sebenarnya untuk podcast Borak Sini ni banyak soalan-soalan yang mungkin orang kita tak tahu pasal Abang Maman ni kan. Secara personal dia orang tahu dia orang Singapura, kahwin dengan orang Malaysia. Okey. Sekarang ni hati abang berapa persen berapa persen Singapura, berapa persen Malaysia? Borak Sini habis sini. Sekarang ni sebenarnya abang dah 100% kat Malaysia. Okey, faham. Abang dah 100%. Ni orang Malaysia betul-betul ni. Duduk di Malaysia. So tak nak mengaku orang ni Singapura. Abang daripada dulu pun bukan tak nak mengaku, abang daripada dulu pun hasilkan album di Malaysia. Okey. Daripada muda-muda dulu dah memang jatuh cinta dengan Malaysia. Jatuh cinta dengan Malaysia, dah memang ada niat nak tinggal di Malaysia. Tapi saudara mara ada lagi dekat Singapura. Ada lagi saudara mara, cuma dah tak ada tanggungan macam abang cakap tadi. Okey. Abang dah fully duduk di Kuala Lumpur. Dan kalau dulu abang tak boleh buat, sekarang abang dah boleh buat, abang dah mampu nak buat kan. Dah tak ada restriction, abang nak ngecop pasport lagi. Okey, ni soalan mungkin ramai yang tertanya-tanya. Mungkin ramai yang nak tahu tentang latar belakang abang kan. Macam mana abang boleh jatuh cinta dengan orang Malaysia? Okey, cerita sedikit. Macam mana boleh jumpa isteri abang? Masya-Allah. Okey, mungkin nak reveal nama dia ke? Apa sajalah. Tapi ni mungkin perjalanan cinta Abang Maman Teacher's Pet. Itulah dah. Okey. Nak jalan cinta. Imbau balik kenangan lah. Nak jalan. Okey, bermula dari mana? Okey. Isteri abang ni kat sebuah satu persembahan HP ya.
HP. HP apa? Abang menjadi ambassador komputer HP tu masa. HP jenama HP tu. HP Computers. Oh, itu okey. Itu tahun berapa? Itu kira-kira berapa tahun? 4-5 tahun lalu kot. Abang jadi duta? Abang jadi duta untuk Duta HP untuk tu. HP. Komputer HP tu. Okey. Kakak kebetulan jadi HP punya kira orang besar HP lah di Asia dulu. Bos HP, dia ospek HP. So dari situ kita mula berkenalan. Tapi sebenarnya abang dah kenal dia pun, pernah nampak dia. Pernah nampak lah sebelum dia. Dulu di kawasan Perumahan. kat airport abang nampak dia sekali. Just passing by je lah. Abang pernah ingat abang nampak dia lah. Nampak ni, ini jodoh aku di masa depan. Bukan, nampak ni cantik budak ni kan. Apa yang special kat relationship abang ni yang buat sekarang abang begitu bernyawa sebenarnya. Setiap lagu yang ada dalam album aku baru-baru ni, album yang akan datang ni, banyak ditulis oleh kakak sendiri. Oh, kakak yang buat lirik. Yeah. So itulah benda-benda yang special yang kita berkongsi. Dia ada seni ataupun kreatif dalam mengubah perkataan-perkataan menjadikan lagu. Cara dia berbeza. Kalau macam dulu abang selalu dapat kerja dengan macam Arwah Lolok yang buat lirik. Dia special tau. Dia pun ada gunakan teknik yang sama abang rasa macam isteri abang buat lah. Dia pakai mathematics. Matematik? Guna matematik untuk buat lagu? Matematik untuk hasilkan lagu. Okay, saya tak faham. Bagi contoh sikit. Some people work in numbers. Some people ada template cerita. But these people, macam dia Arwah Lolok, dia akan minta abang numbers tau. Okay. Satu, berapa verse abang? 9 ke 17, 11 ke, setiap baris tu ada number dia kan. So bila bagi pada dia orang tu, orang pecahkan lah semua tu menjadi. Faham. The lesser it is, lagi susah dia sebenarnya. Itu formula nak buat lagu sebenarnya. Tanya dulu berapa baris. Selalunya berapa patah. So cakap dekat so dah macam main 4D lah bilang 9, 7, 9, 9 apa kan. Orang ingat ni apa dia nak pergi beli number ni, padahal member bagi lagu punya sequence lah. Sini 9, 7, 9, apa dia nak pergi tulis kat 9. Satu benda baru lah saya belajar. Dia benda tak baru. Dah lama. Tapi saya baru tahu. Jadi mudah lah. Jadi mudah nak buat, nak ambil perkataan yang sesuai untuk masuk kan. Itu proper way of kita mengarang sebuah lagu atas melodi. Sebab melodi dah siap. Kita tak boleh I seorang lyricist, ni lirik saya, lepas tu I kena buat melodi. Boleh buat, abang dah pernah buat. Tapi tak orang tu tak real lah. So bila kita ada satu melodi tu, memang pelik melodi tu. Melodi yang buat benda tu pelik, tapi lirik yang hiaskan dia supaya penerimaan orang lagi jelas tau. Dia masuk, dia cakap dah masuk, dah masuk kat subconscious kita. So lirik yang penting tu sangatlah important. Saya nak buat pengakuan. Saya sebenarnya suka dengan Singapura. Saya jatuh cinta dengan Singapura. Kalau setiap kali saya pergi Singapura, saya akan suka. Saya macam memang nak pergi Singapura. Dia saya tak tahu sebab apa. Macam ada satu peribahasa, tak tahu apa nak quote macam mana. Tapi kalau awak dah duduk situ, mungkin awak tak akan dapat rasa keindahan dia tau. Tapi bila awak dah balik sekali, lagi awak akan appreciate. Imagine kalau abang nak pergi shopping kat Singapura tu kan, hari abang pergi shopping, besok abang pergi shopping, kejap lagi abang pergi shopping, pukul 3 pagi pun boleh pergi shopping. Call aja, masuk kat ni. Even Mustafa pun buka 24 hours kedai tu buka. Boleh beli anytime. Gadget, nak beli komputer pukul 6 pagi pun boleh beli. So misal katalah saya ditakdirkan duduk dekat Singapura, saya tak sukalah Singapura. Pasal apa? Kena belanja je. Pasal dia takkan berhenti belanja gadget lah. So bila kita dah rasa jauh, kita rasa sekali seronok lah. Bila kita dah ada, kita takkan rasa keindahan. Betul. Kan macam relationship sama. Kita dah tengok mungkin hari kita rasa itu something yang kita kena atasi lah. Bagi saya, kita duduk mana-mana pun tak ada perbezaan. Yang penting kita kena duduk dengan kita punya loved ones. Ya, betul. Kan kita kena duduk dengan orang kita cinta. Jadi kita boleh duduk aman. Kan? Setiap kita kan mengalami titik terendah dalam hidup. Di mana titik terendah dalam hidup abang? Kekecewaan ke, kena tipu ke, bernasib malang lah apa, kat mana?
Mungkin boleh cerita sedikit. Cakap nasib malang tu tak pernah ada lah, alhamdulillah. Cuma satu kejadian yang sampai sekarang, Kejadian. sampai sekarang dia mengajar saya untuk bersyukur dengan apa yang ada. Masa tu saya rasa gelap sangat lah. Gelap sangat. Masa tu masa saya kehilangan my only son. Itulah keadaan yang tu. Tapi untuk kita bangun nak balik bangun kembali untuk atasi benda tu adalah satu tahap lain lah yang kita kena ada. Itu yang saya jumpa. Kalau kita tak ada Allah inside, nothing we can do. Kita on our own, kita kan tewas dengan segala-galanya, dengan itulah kesedihan. Dalam hidup abang mengalami banyak kehilangan. Banyak kehilangan, tapi satu kehilangan tu je lah my only son lah. Beberapa tahun lalu abang kehilangan seorang anak lelaki, anak tunggal abang. Kejayaan paling yang abang takkan lupakan, yang paling gemilang lah bagi abang, kejayaan dalam hidup? Kejayaan tak kira lah dari segi personal ataupun dari segi seni suara. Kegembiraan ni sekarang dapat bergembira bersama isteri tersayang, dapat bersama-sama berkarya dengan dia, dapat tinggal di Malaysia, dapat hidup macam orang Malaysia, macam mana abang inginkan daripada dulu. Alhamdulillah, itu yang saya rasa yang penting lah. Abang gembira sekarang, alhamdulillah. Lain semata-mata kalau dia bukan yang Allah atur ni, lain lah, passing by je kan. Maksudnya dunia ni tak sangat important bagi abang. Yang penting ada relation kita pada dunia. Macam mana kita hadapi atau hargai masa tu, yang paling penting. I'm living the dream now. Abang tengah enjoy masa yang diberi oleh Allah. Harap-harap itulah cobaan yang lalu tu cukup lah. Beban yang abang harus lalui. Yang paling penting abang boleh move on lagi dan rasa gembira dan itulah redha dengan apa yang ada. Bersyukur diberi nafas untuk terus berkarya. Itu yang paling mustahak. Abang, apa lagi yang abang impikan dalam hidup selain daripada kebahagiaan bersama dengan sukses? Mungkin ada benda lagi yang tak tercapai dalam hidup abang, dari sudut career ke apa semua? Rasa kebanyakannya itulah, music is my only goal, to keluar daripada risau, keluar daripada segala-galanya. My only gateway. Abang belum puas lagi nak settle down lah. Banyak mungkin selepas album ni kalau dia beri peluang, buat video pun dah buat, tapi itulah nak hasilkan, nak beri yang terbaik di atas anugerah yang Allah bagi ni. Abang rasa belum selesai lagi. Allah bagi kita macam-macam anugerah, tapi have we given back? Adakah kita dah bagi yang setimpalnya yang Allah bagi untuk kita berkongsi kepada masyarakat umum ke? Kalau kita ada bakat pun kita simpan sendiri ke pun. Bang, baru saya terlintas hari tu kan kita bincang-bincang pasal dunia NFT ni. After kita berbincang tu kan, 2-3 minggu selepas tu saya dengar cerita lah NFT dah jatuh. Okey, NFT sekarang ni mungkin perkembangan sebab saya tak tahu, tak sempat nak ikuti sejauh mana perkembangan dunia NFT ni. Mungkin abang boleh update sikit. Saya rasa perlu ada banyak kesedaran lagi tentang NFT. Banyak orang lagi tak begitu fasih dengan NFT. Tambah dekat Malaysia ni kan. Itulah. Dengan macam Bitcoin juga, dia ada ups Bitcoin. and down. Okay. Tapi kita tengok dulu terugilah siapa tak invest cepat kat Bitcoin kan. Biasanya semua memang macam tu bila timbul je terus grab. Kalau kau tak grab masa permulaan tu, kau akan rugi sebab dia akan jatuh. Macam mana? Bukan nak kata earliest bird catch the worm, tak, tapi kalau ada satu teknologi tu, kita boleh nampak dia it will work. Dia akan jadi. Tapi berapa banyak mana kita nak commit? Kalau kita commit, lepas tu kita kena pegang handphone satu hari nak tengok tu naik benda tu sakit lah jawabnya. Letih. Jadi kita perlu ada keyakinan yang benda tu kita nak invest, tapi masa kita jangan kita invest. Dia invest duit lah.
Inilah Masa. kita taruh duit, kita taruh masa, kita nak kena hadap dan tengok dia setiap jam pula. Lah pula. Dia kerja apa ni? Dah pula. Kan? Dah lah kerja tak habis nak edit. Kan? Itulah. Jadi kita perlu bijak memikirkan sama ada itu berbaloi tak kita nak invest masa kat benda-benda macam tu. Ataupun kita boleh cari shortcut, cari pakar supaya nasihat kita. Sama ada kita boleh invest pakar ke macam tak. abang lah. Abang bukan saya pakar percaya, sangat pun. saya percaya abang ada idea tentang NFT dan bisnes abang. Abang ada kita NFT ada abang. perancangan. Masa kita nak strengthenkan. Sebab kita rasa NFT abang macam abang nak buat lagi mudah lagi. Semua orang boleh mempunyai atau memiliki NFT abang. Semua orang ada. Mungkin album akan datang ni, sesiapa yang memiliki album abang, beli album abang, dia entitled for my NFT. NFT ni kalau nak kena beritahu lebih lanjut, nak cerita lebih lanjut, kita kena buat lain program sebab dia terlampau luas. Dia terlampau, dia macam AI tu lah. Yang penting kita kena catch up dengan apa yang ada je lah. Okey, secara ringkas lah, mungkin pengenalan untuk orang yang belum lagi kenal NFT ni. Nak ceritakan apa? Kalau nak cerita ringkas, NFT ni macam surat beranak. Okey, surat beranak. Identity card lah. Dia macam kalau kita ada produk atau kita ada benda unik daripada abang yang satu benda ni abang ada. Jadi kalau orang yang nak menyimpan dia sebagai kenangan, dan dia je seorang yang akan ada benda tu, supaya awak boleh jual awak NFT. Orang yang beli tu dia dapat khas daripada budi. Dia simpan. Bila dia beli tak jadi hak saya lah. Tak jadi hak budi lah, jadi hak dia lah. Maksudnya NFT ni satu je lah. NFT satu. Dia sijil. Apa pun boleh, tanah boleh jadikan sijil. Benda yang digital awak boleh jadikan sijil. Benda dia bermula dengan art kan. Dia start pada art. Lukisan boleh jadi NFT. Banyak lagi benda yang boleh jadi NFT. Tapi kita kena faham benda tu lah. Dan harga rasa dia berapa? artis, harga tu depending on. Dia akan jadi banyak, dia akan jadi sikit. Yang paling penting, peminat akan lebih suka simpan artis ni barang. Suka artis punya level, mungkin dia orang ada banyak barang. Cakaplah abang research kalau pakaian dia kan yang unik banyak, ataupun Hillary Ang ke Aman Kidal, mesti ada gitar dia. Mesti ada fan dia yang nak beat kan. Dia je nak gitar tu. Rasanya tak ada lagi lah artis Malaysia yang buat macam tu bang. Artis yang layak je boleh. Abang pun belum cukup layak. Masalahnya. Malaysia siapa yang dah buat benda tu? Abang rasa setiap start dah ada kot orang buat. Siapa? Tapi namakan? belum ada. NFT tak ada bang. Antarabangsa? Antarabangsa banyak kot ada. Banyak. Dia will keep one special item. Diorang je ada macam tu. Faham. Sijil tu just to make sure that yalah, selama ni kita keluarkan merchandise lah, macam t-shirt kan. Selain daripada benda-benda dia limited edition dia kan. Kita orang keluar NFT, you guys boleh beli. And then di masa depan korang boleh jual dengan harga yang mahal. Betul? Kalau harga tu dia dinaikkan, insyaAllah dia akan naik lah. Tapi NFT pula, to go along, dia ada perks, dia ada add-on yang mungkin nanti siapa-siapa macam pembeli tu, dia entitled ke different location store untuk dapatkan lagi kemudahan-kemudahan yang ada. Even services, banyak lagi dia akan expand lah. So itu sedikit tentang NFT. Daripada NFT, baik saya beli lukisan bang. Apa kata abang? Sama juga awak beli lukisan tu. Lukisan takkan turun harga. Lukisan mana boleh katakan turun. Dia depends on how you bank on the artist lah. Lepas tu yang belanja beli lukisan ni dia lain sikit. Dia tak sama macam NFT. Cuma NFT ni kita boleh expandkan dia dengan artis-artis juga yang ada involved. So jangan tergelecek dengan NFT. Banyak lagi kita boleh kongsi. Some people are just laughing their way to the bank, and some people just wondering where they want to start. Ada orang masih, tapi tak apalah. Mungkin abang rasa hati-hati besar patutnya buat lah. Yang macam Abang Kidal even, dia kena ada NFT kan gitar dia, supaya ada collector dia pegang dia main gitar dengan sijil dia, mengatakan tu dia punya yang original. Saya terlintas juga dengan pasal Bitcoin. Abang tak pandai cakap Bitcoin ni. Abang lebih kepada NFT? Abang taklah, abang tahu semua. Kalau abang tahu semua, abang tak boleh tidur ni. Semua abang nak buat AI, abang punya Allah insight hilang nanti. Kan? Insight. Abang boleh dah buat satu produk Allah Insight AI. Memang terfikirkan dah lama nak buat t-shirt tu AI Allah Insight. Tapi kalau kita renungkan ayat tu, kalau kita fahamkan Allah Insight ni, nothing wrong with it. Keluar podcast ni ramai yang tiru ni. Maksudnya dia curi idea abang nanti. Allah Insight.
Tak apalah, Tolong kita takkan copyright curi. Allah ada, jangan nak curi. Allah ada. Copyright Kalau kita ada Allah inside, kita won't go wrong kot. InsyaAllah kita tahu kita punya limitation. Kita tahu boleh tak boleh. Lepas tu maaf cakap, sekarang dunia social media ni makin teruk. People have to do more benda tak senonoh just to get it viral, which is tak healthy untuk budak-budak. If you look at third world country pula sekarang, budak-budak joget secara yang bukan-bukan, and they are very young. So kat mana diorang dapat tu kalau tak boleh social media? TikTok lah terutama. So ada, kena ada limitation. Kena ada limitation dia lah. Makin lama, makin banyak pengetahuan, makin buruk nampaknya pun tak bagus kan. So macam mana kita nak ni, kita kena ada Allah inside lah. InsyaAllah taruh Allah inside kat dalam hati kan, InsyaAllah kita jaga je lah. Tapi semua orang kena duga kan. So Abang ada social media, mungkin nak bagi tahu semua orang yang abang juga mempunyai social media. Macam mana nak follow? Abang tak ada social media. Pelik lah, mesti ada punya kan. Mesti ada. Okay, IG apa dia? Nak abang follow? ada IG, abang ada TikTok, abang ada YouTube, abang ada Facebook, fanpage. Itu yang masih biasa je lah. So cari je Maman Teacher Spec ke macam mana? Cari Maman Teacher Spec official, ada di mana-mana lah. Boleh cari lah. Tapi itulah, itu tu abang ada di situ untuk terus beri sumbangan muzik kepada pendengar-pendengar yang support abang. Sebab kalau tak ada peminat-peminat dulu macam kat Facebook tu, abang tahu golongan mana ada, age group mana ada. Kebanyakannya dia orang tu daripada zaman 90s. Jadi kita tahu age group dia orang. So penting untuk abang update dia orang kadang-kadang just to say abang masih ada, dan sila dengar lagu-lagu baru abang di YouTube. Tanpa peminat tu abang tak rasa abang would be here right now doing what I do best. Akhir sekali lah, kisah-kisah kenangan. Ambil satu kisah, cerita kenangan-kenangan di zaman-zaman kegemilangan Maman Teacher Spec dulu. Mungkin kisah masa show ke? Ni sangatlah menarik. Okay. Dulu abang tinggal kat mana tu, Budi? Abang dulu tinggal dengan nenek abang kat Geylang Serai. Jalan Serai kat mana? Geylang Serai ni kat Singapura. Geylang Serai ni boleh Google. Geylang Serai ni ada panggung wayang. Okay, Pak. Okay. Dia memang ikonik. Siapa yang ke Singapura Is it akan Shaw tahu tu? Melayu. Shaw. Shaw tu Geylang Serai tu panggung. Kat tepi tu ada longkang tu, dia alley tu. Sekarang masih ada dah? Sekarang masih ada tu. Okay, alright. Abang pernah nyaris mati kat situ sebenarnya. Ada satu masa tu keadaan banjir di Singapura dulu memang ketara selalu ada. So longkang tu ada dua lubang. Dia longkang panjang, tapi in between panggung wayang ada satu blok 2. Tu nenek abang tinggal tingkat 6. So lepas hujan lebat tu, kita orang semua turun. Ni tengah macam school holiday, abang akan pergi ke rumah nenek abang untuk main-main lah. So what happened that day, abang termasuk kat dalam satu lubang tu. Longkang dia taklah dalam, dia mungkin 1,5 kaki lah. 1,5 meter ke dalam. But dia air deras. Lubang tu tak ada orang nampak sebab tengok orang masih. Tapi bila dah banjir, nobody tahu benda tu berlubang. So abang termasuk, I was drifted like maybe dalam 100 meter dalam air tu. Air kotor ni nampak, air Oh my god, coklat ni. Nasib baik abang nampak lagi satu exit depan tu, nampak cahaya. Terus keluarkan kaki tersangkut lah. Lepas tu abang bangun balik. Menapal masih hidup. Umur tu 7-8 tahun. Macam mana abang ketika itu? Mungkin abang rasa aku dah mati. Abang dah nak mati ke ni. Tu abang fikir balik, sebab tu kot suara abang sedap. Wah, abang buat lawak abang. Serius abang minum air banyak. Air tu kotor gila. Kotor gila. Jadi bila abang cerita dengan abang baik, tentang suara kau sedap. Sampai sekarang abang ingat peristiwa tu mesti abang jalan kot lalu. Kemarin abang ternampak gambar tu Geylang Serai. Ini blok dia. Alamak. Benda tu akan bermain kat kepala abang. Oh my god. I would have been dead. I would have pernah hampir mati lemas dekat jalan. Nobody tak ada. Balik rumah kan sampai rumah nenek sampai tak ada nak rotan-rotan. Kalau mak dengan bapak dah kena, faham kan, mana kau boleh basah macam ni kan. Member menggigil balik. Tak tahu nak apa nak buat, duduk mengerotan. That one really freaked me out. I would have been dead. Macam mati hidup semula. Saya pernah lemas juga, hampir nak meninggal lah. Tapi dekat pantai, maksudnya mandi laut. Laut sikit lagi. Itu masa darjah 2. Saya darjah 2 masa tu. Macam mana? Itu lemas. Saya minum air masin. Abang
Air longkang. Abang minum air longkang bang. Tak, bayangkan air pasar tu. Air pasar tu pasar ikan. Ish, ya Allah. Ya Allah, kalau abang dah, Masya ya Allah. Tapi musim banjir dia bercampur dengan ni kan. Dulu tak ada safety, longkang tu orang ingat dia tak tutup tu, ada ruang macam ni je. Lain dia besi. Tu lubang kalau terpijak dia boleh zrup termasuk tu. Kalau image tu sampai sekarang ada. Kalau perempuan macam mana ni, lelaki okey lagi kan. Perempuan yang macam lagi gabra daripada kita kan. So kalau orang tua pun boleh mati tu. Itu tak payah orang muda. Bukan mungkin Allah nak selamatkan abang. Kalau tidak, there won't be any warisan wanita terakhir song lah kan. There won't be any maman. Tinggal hanya jeruk maman yang awak boleh kutip. Mungkin suara aku sedap ni sebab aku terminum air longkang. Itulah kalau kita abang nak share one beautiful secret which actually save my life. Kalau orang tanya Abang Maman, selama ni abang ada mengamalkan apa-apa tak untuk menjaga suara abang? Tak. Saya ada satu cerita. Betul. Keluar cerita tu. Betul. Tapi abang betul suara abang memang original macam ni. Bukan AI Dan okey. Bukan AI. Okey, sebenarnya macam mana nak memelihara suara bang? Atau abang pakai redah je? Ada setengah penyanyi pakai redah je. Minum ais, minum benda-benda, makan. I rasa overtime masa mengajar kita macam mana kita boleh preserve suara kita. Sampai sekarang saya cari suara yang sama macam abang dekat industri kita tak ada. Abang satu-satunya abang yang unik selain daripada Amy Search, Awi semua kan. Tak boleh cari orang yang kedua. Alhamdulillah. Betul. Betul. Lagi lupa. Saya tak minum air longkang. Cuba awak minum air longkang. Mesti sama macam abang suara kan. Maman jual air longkang. Tapi itu cerita betul lah. Mungkin anugerah Allah bagi berbeza. Betul. So, kalau kita hargai anugerah kita, insya-Allah kita berikan yang terbaik. Bang, ada tak orang bertukar abang dengan Emisus? Selalu kot dia dapat tu. Kan? Abang botak pun dapat. Tak tahu. Ada, tapi abang mirip dengan Emisus. Nak tahu, abang menyanyi sebab abang Amy Search tau. Oh, ya ke? Abang menyanyi sebab dia. Sebab dia pernah jumpa ataupun minta nasihat ke apa ke? Abang jumpa tak pernah dia? Tapi Alhamdulillah Abang Amy tengah nyanyi lagu abang sekarang. Dia ada satu lagu yang mungkin Search akan nyanyikan. Kena tunggu lagu abang tu. Abang buat lagu untuk dia? InsyaAllah lagu tu interesting kan orang ambil tu. Tunggu album Search baru keluar. Tapi nak cakap Abang Amy tu because of him lah saya menyanyi. Okey. Sebab dia. Mana orang nak cari Amy Search lagi satu? Dah tak ada. Tapi abang nak mirip macam dia. Rambut dah tak ada. Abang mirip tak perjuangan dia. Cara dia handle. Abang ingat senang nak jadi Amy Search? Dia dulu banyak juga kontroversi. Kan tu je lah. Benda kesian kan. Talent macam dia susah. Yang saya respect dengan dia di usia yang sebegitu boleh bawa lagi lagu-lagu. Kalau orang lain rasanya susah. Tak, lagu dia semua lagu tinggi-tinggi bang. Zaman-zaman muda boleh lah. Kan? Betul. Susah nak carry apa yang dia carry. Jadi kita kena hargai bakat-bakat macam tu. Bukan ada lagi Amy Search kat luar tu. Jadi balik cakap macam mana pasal dia abang nyanyi. Sebab dia banyak bagi harapan pada generasi muda dulu. Dulu generasi kita dengar kaset semua nak jadi rockstar, semua nak jadi penyanyi, semua nak jadi ni. Pasal kita dengar je, physical CD. Ini kumpulan Cinderella, buka di sini. Ini kumpulan apa. Jadi kumpulan Search banyak pengaruh dia. Betul. Ada satu masa dulu, budak Cina nyanyi lagu Fantasia Bulan Madu kat bawah blok di Singapura. Budak Cina 2 orang couple ni, apa hal ni? Bayangkan macam tu sekali dia punya fenomena tu. Abang Amy ada dalam tu. Sebab itulah abang punya cakap, kerana abang Amy lah abang nak sambung jadi penyanyi. I know that I can do it also. If he can do it, I can do it better. Dia tahu tak? Dia tahu tak kisah hidup abang? Maksudnya abang rasa tak tahulah. Tapi mungkin Hillary Ang tahu. Abang selalu cakap dengan Hillary. Abang dapat dengan Hillary? Abang dapat dengan Hillary. Hillary banyak main lagu dalam album abang pun. Hillary Ang banyak support abang punya album. So daripada Hillary abang kadang-kadang ni dia tahu Maman you punya penyanyi ni kan, minta lagu cik macam tu lah. Tapi abang cakap macam dia kan. cakap je Amy Search.
Dulu kalau nak tahu, kalau awak boleh cari jumpa gambar-gambar saya lama masih saya ada rambut saya macam Amy, nak jadi Amy. Oh betul lah, rambut abang panjang kan, belah tengah panjang gitu kan. Panjang, macam-macam rambut style. Amy is an icon that semua orang nak ikut dia. He has been there, done that, everything. Kalau kita cek satu star tu, itulah dia. Oh legend Amy, Awi semua yang boleh stand, dahsyat tu. Awak berani, awak boleh buat macam dia, awak tak boleh buat ni. Dia orang dia memang terpilih je, kan? Betul tak? Abang, chosen one. Last kali abang nak belanja tak kita orang? Belanja kat mana? Belanja nyanyi lah. Lagu keramat abang. Sikit. Lagu keramat tau. Keramat sih lagu warisan. Allah. Sikit lah. Sikit abang belanja. Macam kelakar sikit nak belanja ni, macam belanja begini. Belanja lah. Sikit. Tak payah kot, macam kelakar. Okay. Abang belanja air longkang. Nak suara sedap. Bang, abang kena buat okay, kali ni abang tak payah nyanyi tau. Abang belanja air longkang. Tapi cerita pasal air longkang air tu. Tapi itulah abang harap kita abang tak payah kongsi lagu ni. Banyak lagi penyanyi yang boleh nyanyikan untuk abang kan. Apa kata Budi pula nyanyi Okey lah bang, terima kasih banyak-banyak sudi datang ke podcast Borak Sini Habis Sini. Diharapkan ramai yang merindui sosok seorang penyanyi rock otai ni, Maman Teacher's Pet ni. Orang kata terubat sudah, sebab kita dah rasanya banyak benda lah kita bercakap tadi. Luahan hati abang, ada kisah-kisah yang mungkin sebelum ni orang tak tahu pun siapa Maman Teacher's Pet yang sebenarnya dari sisi jalan cinta dia. Ingat Outline Inside? AI dia, teknologi dia, zaman dia macam otak dia macam separuh dulu dan separuh dan sekarang dah. Kalau itu yang susah tu, ada separuh dulu separuh sekarang. Tak, itu mungkin kita boleh kongsi sama kan. Abang mengikut aliran masa. Kena catch up lah sebab kita ada kemudahan. Satu benda yang saya boleh terapkan dalam diri saya, walaupun kita masih berjiwa lama, tapi teknologi kena ataupun macam orang cakap kita kena belajar je tak ada endless tau. Dia akan jalan je. Sebab kita dah buka minda kita untuk mengetahui yang baru, yang update. Kita mesti nak kejar je. Kerja macam kita rasa apa yang kita kurang ni, apa kita what we miss. Tengoklah abang berkawan dengan siapa, dengan profesor. Profesor tu. Abang pun dah tak jumpa lama profesor dia berasal dari China. Dia balik sana. Dia balik sana. Tapi dia dah kerja kat universiti. Abang dengar. Imagine it's a bonus lah jumpa neighbor you yang juga profesor yang tahu pasal benda-benda tu semua. Gadget. Macam mana nak buat kita nak tengok live video daripada kat terbang dia kat atas tu. Dia pakai kamera bodoh je. That time boleh kita tengok live kat bawah. Itu zaman dulu tu. Zaman dulu belum tahun 2000 berapa tu time. Memang teknologi tu susah. Dan kalau ada pun mahal lah, military je pakai benda tu. Sekarang dah murah lah, 4,000 dah boleh beli drone lah. Sekarang dah terlampau murah. Dulu kita start dengan motherboard bodoh je. Captain Cook punya panggil. So benda tu tak stable. Sekali lah pesanan untuk semua penonton lah, khususnya peminat-peminat abang Maman Teacher's Pet ni. Mesti banyak benda lah nak cakap kat diorang. So bagi peluang. Pesanan saya kepada semua yang mendengar, yang penting kita kena ada kesungguhan dalam hidup lah. Jangan give up lah. Kesungguhan, passion tu kena sentiasa hidup lah. Macam kita relationship kita, keluarga kita kena sentiasa hidupkan passion tu. Dan jangan give up lah. Jangan give up jangan sesekali give up lah. Kadang-kadang kita tak tahu masa bila will be a good time for us lah. Ada masa tertentu memang Allah belum nak bagi. As long as yang paling penting, kalau kita tahu teknologi, kita tahu pembaruan, kita tahu apa-apa pembaruan, kita kena isikan, terapkan dengan macam abang cakap tadi lah. AI tu Allah Insight dulu lah. Kalau ada Allah Insight mungkin kita boleh. Sebut je Allah Insight, saya akan teringat dekat abang lah. Dekat Allah Insight je kita akan rasa dia Alhamdulillah. Jadi kita berjaga-jagalah. So itu AI bukannya artificial intelligence lagi lah. Allah Insight Allah Insight betul. Jadi insyaAllah abang juga akan release ataupun edarkan album terbaru dan juga artis-artis baru dia bawa Meta Music. So kita harapkan you guys support. Saya mengharap radio-radio dan TV akan mengundang saya. Dan saya harap semua orang akan terhibur lah dengan perjuangan muzik yang belum selesai lagi bagi saya. Thank you bang, sudi hadir.
curhat dekat podcast Borak Sini Habis Sini. You guys, thank you so much for watching daripada awal sampai habis untuk episod yang ke-202 ini. Thank you so much for watching. Bye bye. Assalamualaikum. This is how we do this.